وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang ada kita ni Allahumma salli Faslun pada menyatakan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada muka yang kelima kitab kita, kata musannaf rahimahullahu taala, ni satu benda yang patut kita tahu juga. Jadi kait dengan orang panggil wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah dia kadang-kadang ngaji lama dah pun kita tak amati, tak tahu hari hak Nabi meninggal tu berlaku gapo tik. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal tu. Kata musannaf rahimahullah, faslun, ini suatu fasal pada menyatakan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat ni meninggalkan dunia lah. Meninggalkan dunia. Kecek wafat ni atau rupa matilah, mati, wafat. Meninggalkan dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal alam yang zahir ni, alam nyata ni. Nabi wafat. Berkata oleh ulama, yakni ulama sirah, ulama tarikh, ulama sejarah. Berkata ulama, ketika sudah mengirja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mengirja, sudah selesai lah kita kata, sudah siap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kerja daripada haji wada'. Sudah selesai Nabi daripada kerja haji wada'. Pada tahun yang ke-10 Hijrah, bulan Zulhijjah, pada bulan haji tu. Nabi kerja daripada haji wada', haji perpisahan, haji peninggalan, haji terakhir dah. Kali pertama dan terakhir bagi Nabi. Sudah lepas Nabi kerja haji, kembali, yakni kembali ia Nabi kelik bersama para sahabat beratus ribu tu, kembali kepada Madinah, Madinatul Munawwarah, kelik ke Madinah lah. Tu kelik ke Madinah pada bulan Zulhijjah. Dan berhenti kembali kepada Madinah. Sekarang tu berhenti padanya, berhenti ia Nabi. Apa makna berhenti? Duduk, berkediaman, bermukim ia Nabi padanya pada Madinah tu. Duduk di Madinah
sempurna bulan haji. Hati padanya sempurna bulan haji. Apa makna sempurna bulan haji? Yakni hingga habis bulan Zulhijjah. Hingga habis bulan Zulhijjah pada tahun yang ke-10. Itu makna hingga habis bulan Zulhijjah pada tahun yang ke-10. Jadi kerja haji itu pada 10 Zulhijjah, 11, 12, lepas tu klik dah lah. Klik dah 12 Zulhijjah tu. Klik dah kepada Madinah. Klik ke Madinah, duk sampai habis bulan haji di Madinah. Maknanya habis bulan Zulhijjah di Madinatul Munawwarah. Habis tahun tu, tahun yang ke-10 tu habis. Moga akhir tahun dah ke Zulhijjah ni. Akhir tahun dah. Habis itu. Tu. Lepas tu kemudian masuk tahun ke-11. Masuk oleh tahun yang ke-11 daripada hijrah. Masuk bulan tahun baru lah. Masuk tahun baru. Tahun ke-11 daripada hijrah. Mula masuk 1 Muharram. Maka duduk ia Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Nabi duduk, yakni hidup ia Nabi padanya pada tahun ke-11 tu. Dalam tahun ke-11 Nabi hidup lama mana? Bulan Muharram. Jadi dalam bulan Muharram ada sempat dengan bulan Muharram. Bulan Muharram sebulan tu Nabi ada lagi. Dan Safat, dan bulan Safat ada lagi. Bulan Safat tu ada lagi. Muharram, Safat, Rabiul Awal tu mulai dah. Tu Nabi nak sakit dah, nak meninggalkan dunia dah pada tahun tu. Jadi sebulan lebih pula. 2 bulan pula situ. Bulan Muharram, bulan Safat. Jadi kira gimari Nabi duduk di Madinah tu berapa tahun? 10 tahun 2 bulan lebih. Tu. Tu kira 10 mudah-mudah, tapi 10 2 bulan. 10 tahun 2 bulan lebih. Tu dia. Dan duduk ia padanya bulan Muharram dan Safar. Sekat tu. Dan menyuruh ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna suruh ni utus, hantar. Dan mengutus dan menghantar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang, akan sahabat berhimpun perang. Nabi tu kau tu duk gagah lagi, duk kuat lagi. Kuat pun tua dah. Suruh akan orang, akan para sahabat berhimpun untuk perang. Berhimpun perang, ini berhimpun untuk perang, berhimpun untuk perang. Perang dengan pia ni? Perang dengan kerajaan Rom. Jadi perang dengan kerajaan Rom, pergi serang negeri Rom. Untuk nak buka Islam, untuk nak mengajak dengan muka kerajaan Rom tak terima Islam. Tu hatta para sahabat nak pergi perang dengan kerajaan Rom pada tu. Nabi tak pergi sendiri dah. Tak pergi dah. Hatta sahabat pergi dah. Tu tak agak dah tu. Hatta para sahabat pergi. Menyuruh ia akan orang berhimpun perang. Berhimpun untuk perang dengan kerajaan Rom. Ketika tu menjadi ia Nabi SAW, maksud menjadi melantik, meletak kepala perangnya, ketua perang. Ketika Nabi lantik siapa jadi ketua? Nabi lantik siapa? Melantik ia akan perang, pada perang tu kepala ketua perang tu Usamah bin Zaid. Akan Usamah bin Zaid. Muda lagi. Usamah bin Zaid. Tu muda lagi. Nabi letak Usamah bin Zaid. Nabi kata, "Hei Usamah, munggi ke Rom. Munggilah ke tempat yang ayahmu mati. Ayahmu tu mati, tempat tumpah darah ayahmu situ. Ayahmu mati kena kerak tekak situ. Ayahmu gugur syahid di situ. Munggi situ. Munggi.
Kita Nabi hantar Usamah bin Zaid. Teka tu sahabat ada kecek juga timur. Allah hantar budak pergi kata ya. Budak tu dah. Tu budak lagi muda lagi. Tak ada hatta puak muhajirin ansar lah tua sikit. Jadi mahal-mahal sikit. Nabi dengar berita itu Nabi khutbah sekali, Nabi royak. Ada ketika tu. Pergi hantar Usamah bin Zaid ki. 3,000 orang. Ketika tu tak tubik lagi lah. Ada lagi Rasulullah tu. Usamah pun ada lagi. Tak ada nak pergi juga akhirnya Nabi mati. Usamah bin Zaid tak ada nak keluar daripada Madinah. Hatta Usamah bin Zaid 3,000 orang yang berserta Usamah itu 3,000 orang yang daripada sahabat. 3,000 lah tentera tu lebih kurang lebih kata dia. Kurang lebih yakni lebih kurang. 3,000 orang sahabat bersama Usamah bin Zaid sebagai ketua pemimpin tentera Islam untuk menghadap kepada kerajaan Rom nak perang. Rasulullah lantik Usamah bin Zaid. Nabi widera kepada dia. Muak ke? Tu. Akhirnya dia masuk juga. Tekan Nabi duduk sakit tu, dia masuk. Dia masuk temung Nabi lah. Nak keluar dah. Nak keluar pada Madinah. Usamah bin Zaid bawa. Tu. Dia masuk temung Nabi ketika dia nak hadap perang tu. Nabi duk tak rak dah. Tak kecek dah. Isyarat tangan dah. Ambil tangan letak atas kepala. Teka Usamah nak keluar tu. Teka tu jadi teka Nabi letak tu kuat lagi, tapi mula sakit tu Usamah tak keluar lagi daripada Madinah. Baru hipung tentera buat persiapan baru ketika tu. Kurang lebih sebelum keluar mereka itu 3,000 orang berserta Usamah bin Zaid tu. Sebelum keluarlah para sahabat tu daripada Madinah untuk berperang. Sebelum daripada mereka keluar daripada Madinah menuju kepada kerajaan Rom, pada akhir bulan Safar. Sebelum mereka keluar, jadi berlaku pada akhir bulan Safar, pada hari Rabu. Pada hari Rabu bulan Safar. Rabu akhir bulan Safar. Rabu akhir bulan Safar. Pada akhir bulan Safar, yakni pada hari Rabu. Rabu akhir bulan Safar. Pada akhir bulan Safar hari Rabu tu bermula, jadi mulailah sakit demam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula sakit, jadi sakit demam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pening kepala, mula sakit kepala dah. Sakit pening kepala, rasa mula demam dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula demam dan sakit kepala dah. Tu mula situ. Mula hari Rabu akhir Safar. Tak sedap rasa dah orang panggil. Tak sedap rasa dah. Tu bila habis bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal tu pun duk tak sedap rasa, dah mula sakit, mula pening dah kepala, sakit kepala. Pada hari itu maka isyarat, maka ketika tu Nabi tak lagi dah tak keluar dah semaya, tapi ketika tu tak ada itu lagi, tak ada pesan, tak ada wakil atau tak ada suruh Abu Bakar jadi tu email lagi. Mulai sakit tu Nabi tubik dulu keluar kepada masjid untuk berkhutbah. Rasa tak sedap rasa tu Nabi tubik lah. Tubik kepada seolah kata dia dapat isyarat dah kata nak mati lah. Isyarat rasa nak mati lah. Nabi pun tubik kepada Masjid Nabawi untuk nak wasiat dah. Untuk nak berkhutbah. Dan berisyarat padanya pada hari Rabu. Pada hari Rabu berisyarat, yakni berisyarat ia Nabi. Maksud berisyarat ni yakni menyebut oleh Nabi dengan cara sindir. Isyarat ni kecek sini, tak ada soram betul-betul. Berisyarat ini menyebut oleh Nabi dengan cara sindir. Ketika tu Nabi kecek dengan cara isyarat.
berisyarat padanya pada hari Rabu tu. Pada hari Rabu Nabi mula sakit tu, Nabi keluar masjid tu. Keluar dalam masjid, Nabi berkhutbah, berisyarat padanya. Yang nyata, ini sebagai isyarat yang zahir. Pakai terang isyarat. Tapi tak, orang panggil isyarat ni ada pula isyarat dengan cara zahir. Maknanya nyata sangat. Kalau orang lain tengok pun pakat tahu dah. Walaupun dia tak sebut dengan cara soreh, terang betul-betul, ya isyarat sini pun pakai nyata dalam siniran tu. Ternyata dalam siniran, dalam isyarat dia tu. Berisyarat padanya sebagai isyarat yang nyata. Berisyarat dengan, tak lupa pada isyarat. Berisyarat dengan khalifah. Dengan khalifah. Dengan menjadi pengganti. Isyarat dah dengan menjadi khalifah, dengan jadi pengganti kemudian daripada Nabi SAW. Isyarat dah dengan khalifah, dengan jadi pengganti kemudian daripada Nabi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Isyarat dah sini kuat dah, kata lepas pada dia tak lama ni Abu Bakar. Sahabat tahu dah. Sebab tu tak ada siapa dia orang panggil wawih dah lepas pada Nabi mati, Sayyidina Umar masuk tu. Walaupun Abu Bakar tu Allah, tapi Abu Bakar tu tak nak jadi, tak nak tolak jugalah, makna tak mau juga. Tak say juga nak jadi pun, tapi akhirnya Umar mari pegang tangan. Umar pegang tangan sahabat lain setuju belaka kerana Nabi isyarat dengan cara zahir dah. Tika tu orang yang layak sekali nak jadi pengganti selepas pada aku ni adalah Abu Bakar. Orang bicara khalifah makna pengganti bicara pekerjaan Islam lah. Bukan pengganti menjadikan rasul dah. Yang ditolong bicara. Tolong bicara ganti. Segala pekerjaan Islam nak uruh, tak ada ketua tak boleh. Kena ada pengganti sebagai Amirul Mukminin. Dengan khalifah kemudian daripada Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi isyarat ketika tu. Isyarat lagu mana? Berisyarat dengan, tak lupa pada isyarat. Nabi berisyarat padanya yang nyata dengan khalifah kemudian daripadanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi memberi isyarat dah tu dengan membaca, yakni berkhutbah di atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar berkhutbah. Dalam khutbah Nabi tu, Nabi baca, Nabi khutbah tu isyarat. Isyarat dah. Isyarat dah. Isyarat. Macam isyarat. Lepas tu kecek pe Nabi tu, tak ada biar faham. Abu Bakar seorang ya. Faham maksud. Tu. Membaca di atas mimbar. Dan faham ia Abu Bakar. Dan faham ia Abu Bakar. Faham Abu Bakar. Yakni faham bahawa Nabi akan meninggalkan dunia. Faham daripada khutbah tu. Faham ia Abu Bakar, jadi akan bahawa Nabi akan meninggalkan dunia. Abu Bakar faham kata Nabi nak meninggal dah. Dalam khutbah tu Abu Bakar faham. Abu Bakar seorang ya. Tiada sahabat yang lain. Tiada sahabat yang lainnya lain daripada Abu Bakar. Sahabat lain tak reti lagi. Tengok Nabi kecek tu, Abu Bakar seorang je. Dalilnya lepas pada Nabi mati tu baru reti. Oh, sahabat Abu Bakar kecek lah tu. Berarti dia seorang ya. Faham murad Nabi. Orang lain tak faham. Sebab Abu Bakar seorang yang tiap dalam masjid ketika tu. Padahal sahabat lain tak faham. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda pada akhir khutbah. Nabi duk khutbah tu, Nabi bersabda pada hujung khutbah Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut. Hadis sahih ni, ya sahih Ibn Hibban. Nabi kata inna abdan khayyarahu Allahu
baina ayyutiyahu zahrat dunya. Ada riwayat min zahratid dunya. Zahratad dunya ada kata, ada riwayat min zahratid dunya ma syaa. Itu dia. Ada tapi kita bina tahu riwayat ni tak apalah. Inna abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu. Baina ma indah, bukan baina ma berhubung ming tu dak tu, baina ma indah, bukan baina ma. Kalau baina ma berhubung dengan baina tu makafah, baina makfufah ni ma ising mausul, ma ising mausul. Baina ma asing sikit ma dengan baina tu, jangan rapat. Kalau rapat jadi kod lain pula ma tu. Kalau berhubung mereka tu jadi lain pula. Wa baina ma indahu, wa baina ma indahu. Inna abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Allahu Akbar. Orang lain tak kerti lagi, sahabat tak kerti. Allah akan dengar hak ni tiada. Tiada. Allah. Bahawa yakni artinya bahawasanya Nabi kata sungguhnya seorang hamba, ada seorang hamba Allah yang murad ke diri dia dah tu. Dia tak royak kata pia, tapi Abu Bakar faham dah kata Nabi murad ke diri dia. Nabi muradnya nak ke diri dia dah. Murad maksud Nabi tu ialah Nabi tuju ke diri dia dah. Bahawasanya seorang hamba Allah, ada seorang hamba Allah menyuruh pilih akan dia, yakni memberi pilih akan dia, akan seorang hamba tu. Nabi kata ada seorang hamba Allah, Allah memberi pilih akan dia, memberi pilih akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih ke dia. Nabi kata ada seorang hamba yang Allah pilih ke hamba tu. Nabi Allah Ta'ala pilih apa? Antara memberi pilih antara bahawa ayyutiyahu zahratad dunya, antara bahawa mendatang akan dia, yakni memberi ia Allah akan dia. Maksud mendatang ni memberi, bahawa memberi ia Allah tu takdir malah kita ni bahawa mendatang ini memberi ia Allah akan dia, akan hamba tu. Tuhan pilih kepada hamba tu. Nabi kata ada seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala pilih ke dia. Dua perkara. Satunya Tuhan kata Tuhan nak memberi akan dia, akan hamba tu, beri apa? Zahratad dunya, kemewahan dunia. Kemewahan dunia. Zahratan ni ini kemewahan, kesenakan dunia, yakni kemewahan dunia dengan umur yang panjang dan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala nak umur banyak, bertahun beratus-ratus tahun boleh duduk panjang lagi. Ada rezeki luar banyak, kesenakan dunia banyak. Allah Ta'ala pilih ke dia. Satu. Dan antara wa baina ma indah, dan antara, dan memberi pilih antara suatu yang padanya, antara perkara, yakni kemewahan akhirat. Suatu tu kemewahan akhirat. Tu. Dan antara suatu yakni kemewahan akhirat yang ada padanya, di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. Padanya yang ada di sisi Allah. Allah Ta'ala pilih. Ada seorang hamba, Nabi kata Allah Ta'ala pilih ke dia dah dua perkara. Mung nak gapo? Mung nak hak mana? Mung nak hak yang mana? Yang mana antara dua perkara ni? Mung nak kemewahan dunia ke mung nak kemewahan di akhirat? Dua perkara. Kalau mung nak kemewahan dunia, aku nak beri umur panjang lagi. Tak buat kai faham tu. Tu Nabi tak ada royak apa. Nabi tak royak kata siapa, dan Nabi tak royak kata maksud gapo. Abu Bakar faham dah. Faham dah.
Dan antara suatu yang ada padanya, faqtara ma indah, maka memilih, yakni pilih ia hamba tu, pilih hamba tu akan suatu, yakni akan kemewahan akhirat yang pada dekatnya, yakni yang ada di sisinya, di sisi Allah. Hamba tu pun pilih kemewahan di sisi Allah. Nabi kata, maka menangis oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar tiak lalu dah. Tiak selalu. Sahabat lain kalau kita kira tak cerdik, semua sahabat ni pandai cerdik, nampak faham. Tapi kecek pen ni dalam sehingga sahabat tak faham. Faham tu faham tah zahir, faham hak tahu je, hak dalam lagi tak faham. Abu Bakar faham. Kerana berhubung hati Abu Bakar dengan Nabi tu sangat lebih daripada sahabat yang lain lagi. Cinta Abu Bakar kepada Rasulullah lebih daripada cinta sahabat lain kepada Nabi. Sanggup Abu Bakar tu Allah tak ada. Sehingga Nabi kata, kalau ambil iman Abu Bakar mari timai pada satu penimai, dan ambil iman makhluk semua mari timai lagi sebelah sana, tentu berat iman Abu Bakar lagi. Abu Bakar iman yang akan berat daripada iman makhluk lagi. Oh, tu Nabi kata. Tu nak oyak kata nak tanding tak leh kita Abu Bakar. Sahabat lain nak tanding Abu Bakar tak leh. Segala sahabat nak berbanding Abu Bakar tak leh. Tiba-tiba pergi hukum Abu Bakar tu kupo Abu Bakar tu kupo laknat Abu Bakar sebab Syiah. Sebab itulah siapa yang mengingkarkan kesahabatan Abu Bakar, orang itu kupo. Kerana Abu Bakar ni Allah Ta'ala sebut dengan cara sorah dalam Quran dengan berbentuk domain, idhuma fil ghar. Kerana ketika kedua-dua orang tu, Nabi dan Abu Bakar tu dalam gua. Pia huma domain tu rajak ke pia, rajak ke Nabi dan Abu Bakar. Sebab itulah ulama kata siapa yang mengingkarkan sahabat Abu Bakar, orang tu kufur. Kalau engkarkan sahabat Sayyidina Umar lah pohok tu duk tangguh fasik ya. Tu. Tapi kalau Abu Bakar ni tak boleh kerana sorah dalam Quran. Soalan tak engkar Quran dah. Itu dia. Habis itu. Maka kata dia rahimahullahu ta'ala, maka menangislah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tu menangis. Abu Bakar menangis. Sebab apa dia menangis? Sahabat tengok Abu Bakar menangis tu pelik. Kerana faham ia ilak pada menangis. Kerana faham ia Abu Bakar pahak apa? Pahak akan mafhum. Pahak kata pahak akan memilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahak kata pilih oleh Nabi pada dekat rahmat Tuhan. Memilih oleh Rasulullah akan barang yang ada pada di sisi Allah. Itu makna pada dekat rahmat Tuhan. Yani akan barang yang ada di sisi Allah. Nabi pilih fakta Roma indah. Abu Bakar pahak kata abdan situ kena ke Nabi. Nabi isyarat kepada diri dia dah. Sahabat lain tak faham. Abu Bakar faham kata maksud dengan hamba tu Nabi Muhammad dah. Orang yang Allah Ta'ala pilih tu dia Nabi Muhammad. Dan zahratat dunia tu kena kepada umur yang panjang, kehidupan mewah, umur yang berpanjang. Dan ma'ing dahu tu kena kepada kemewahan akhirat dan mati. Nak tinggalkan dunia dah. Maka Nabi pilih nak mati dah. Nabi pilih nak mati. Allahu Akbar. Tu Nabi pilih kemewahan dunia, nak hidup panjang lagi boleh ataupun nak mati. Maka hamba seorang hamba tu pilih dah ma'indallah. Kena nak mati dah. Allah Abu Bakar tiak sangat. Tiak. Tahu dah kata Nabi nak meninggal.
Tahu kata Nabi nak meninggalkan dia. Tu Allah. Sahabat lain tak faham lagi tu. Tu. Sebab itulah berkata Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar katalah dah. Lepas pada Nabi kecek lagu tu fakta rama indah, Abu Bakar pun selalu dah kata. Ya tiap yang kecek. Sahabat lain heran. Tiap wagap. Tu tak faham lagi, tu tak faham lagi. Tu. Maka berkata Abu Bakar, kami tebus engkau ya Rasulullah. Kami tebus. Ini kelima ni menunjuk atas sanggup mati ganti ni. Fadaita, apa dah fadaitu, ada aku tebuhkan diriku, aku tebuh. Orang Arab ni kecek kalau seolah kata aku tebuhkanmu dengan diriku. Jadi aku sanggup nak mati ganti. Tolong tebuh, nak tebuh weh. Tu kelima ni dia kecek ni, ya fadainaka ya Rasulullah, fadainaka ya Rasulullah. Kami tebuh, kami tu Abu Bakar sendiri, kami tebus, kami sanggup tebuh akan akan engkau ya Rasulullah. Tebuh tu dengan bapak kami. Tengok tu. Pak ni kita kasih tekad dah. Ibu pun kita kasih bersangat dah. Tapi bila banding dengan Nabi, jangan ambil bapak ibu kita tebuh Nabi lagi. Ni orang panggil isyarat kepada cinta Nabi lebih daripada segala-gala. Sehingga sanggup untuk ambil diri, ambil bapak, ambil ibu, tebuh diri Nabi. Nak royak rejang lagi tebuh. Maka kalau sahabat kecek lagu tu, faham kata Nabi tu nak mati. Sampai sahabat jadi heran tu, kok mana kecek tebuh lagu ni? Kecek tebuh lagu ni faham kata Nabi tu nak meninggal kok mana ni? Atau Nabi nak jadi apa kena ambil ni? Nabi akan diambil sehingga kita nak tebuh. Sebab tu sahabat lain jadi ajibna tu dalam riwayat yang lain ajib benar. Maka sahabat lain kata kami heran ke Datuk tu. Ya tebuh Nabi gapo? Nak tebuh pok Nabi. Nabi nak kena tangkap ke mana? Datuk tak faham, baru faham tekan Nabi mati. Sahabat semua faham tekan Nabi nak mati. Sebab tu Sa'id Al-Khudri kata, Allah Abu Bakar ni ya Allah yang sungguh dengan Nabi. Dia lah lebih tahu dengan hak Nabi lebih pada pok kita. Abu Bakar ni. Abu Bakar yang faham dia kata hamba yang Allah Ta'ala beri pilih di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangis oleh Abu Bakar. Allah. Kita faham perasaan masa tu dah dalam suasana Masjid Nabawi ketika tu. Kalau sahabat lain faham pun kalau sahabat lain faham sebab Abu Bakar dia juga tu, tapi dia tak tak menangis kerana dia tak faham. Maka menangis oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu kerana faham ia memilih Rasulullah pada dekat rahmat Tuhan. Berkata ia, kami tebus engkau ya Rasulullah dengan bapa kami dan ibu kami. Allah Akbar. Sebab itulah dalam ada qasidah kan, fadadka ruhi ya Habib, tebu akan dikau oleh rohku ya Habib. Tebu akan dikau, kami sanggup ambil roh kami tu tebuh mung. Ini sanggup mati ganti Nabi. Allah Akbar. Tu. Lau kana bainana al-habib. Ya qasidah tu Allah. Lau kana bainana al-habib. Kalau Nabi ada lagi, masih ada lagi di kalangan kita lah ni kan. Kalau Nabi ada lagi, hidup lagi sekali dengan kita lah ni. Ladanan qasi wal qarib. Tentulah akal pakak masuk dekatlah oleh orang jauh. Orang dekat pun pakak berderu-deru masuk nak temu. Tu orang dekat baik orang jauh. Qasi ni orang yang jauh, qarib orang dekat. Orang yang dekat, orang yang jauh pakak masuk dekat Nabi. Ladanal qasi wal qarib. Kapal tubai tu tak betul-betul. Kalau kata lah ni dah lagi. Pakak berderu-deru pergi ke Madinah.
ladanal qasi wal qarib min taibatin qabla al maghrib. Pakat dekat daripada negeri Taibah Madinah. Pakat lagi ke Madinah belaka. Tu belum pada jatuh matahari lagi penuh. Pakat duk pergi, pakat hadap. Ladanal qasi wal qarib min taibatin qabla al maghrib. Bahasa apa pakat pergi? Talibal qurbal habib. Pasal nak menuntut dekat hampir dengan Nabi. Apatah lagi Rasulullah meninggal ni pun pakat berdiri dah. Teka Rasulullah mati ni pun pakat berdiri-diri pergi ke Madinah untuk berdamping diri dengan Nabi. Dekati diri dengan Nabi. Apatah lagi kalau Nabi ada lagi. Talibal qurbal habib bi qurbihin nafsu tatib. Kerana dengan sebab kita mendekati dengan Nabi itu, nafsu kita akan jadi baik, jadi berju. Nafsu jadi baik dengan sebab berhampir Nabi. Bi qurbihin nafsu tatib wa tad'ullah fayujib. Bila engkau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah di sisi Nabi, Allah terima. Anwaru taha la taghib. Nur Nabi itu tak hilang. Nur Rasulullah tidak hilang daripada kita, masih ada, bercahaya. Nur Nabi terpancar, bercahaya sampai kiamat. Walaupun diri dia sudah meninggal, tapi nur Nabi, petunjuk Nabi tidak hilang, tidak akan hilang. Anwaru taha la taghib ballighna liqahu ya mujib. Ya Allah, ya mujib, sampaikanlah kami dapat berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadatka ruhi ya habib. Tebuh akan dikau oleh rohku ya Rasulullah. Aku sanggup mati berganti untuk membela agamamu. Fadatka ruhi ya habib Muhammadun mukrimul gharib. Nabi Muhammad yang memuliakan orang yang jauh, yang datang, pedagang, orang yang datang, orang yang mari, sambut memulia, ikram duyub. Muhammad ni asal kemari zat roh ya, dia mulia habis, kenal tak bercara. Muhammadun mukrimul gharib bikurbikan nafsu bikurbikan nafsu tatib. Lepas tu apa lagi dalam tu? Muhammadun mukrimul gharib bikurbihin bikurbihin ruhu tatib. Lepas tu apa lagi panggil tu? Oh, sedap tu qasidah tu. Kita secak. Duduk kecek dengan dia apa. Siapa di Madinah tu kalau sebut qasidah tu nak menangis kita. Kalau siapa di Madinah, walaupun Nabi sudah meninggal, tapi dia supaya duk hidup lagi di kubur dia. Kita duduk depan masjid Nabi tu, kita sebut qasidah tu, kita tiap dah. Lau kana bainana al-habib ladanal qasi wal qarib. Itu dia dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tebu engkau ya Rasulullah dengan bapa kami dan ibu kami. Maka bersabda Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kecek teka tu, ni isyarat ni. Ni kecek pen isyarat kata kalau orang yang terlebih layak menjadi khalifah lepas pada Nabi ni, Datuk Abu Bakar ni. Allah. Maka Nabi kata kepada Abu Bakar, bersabda ia. Maka Nabi bersabda kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai muqabalah. Bila Abu Bakar kata, aku tebuhmu ya Rasulullah, aku tebuh. Aku jangan tebuhmu. Jangan mati. Wiku mati tak apa. Jangan mati. Nabi tak mati tak apa, kita mati dulu. Sekecek lagu tu lalu. Maka Nabi kata bahawasanya
sebenarnya percaya manusia atasku pada sahabat dan harta Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya percaya, apa nak sebenarnya percaya? Yakni manusia yang aku lebih percaya dan harap. Itu sebenarnya percaya manusia atasku. Jadi manusia yang aku lebih percaya dan aku harap. Manusia yang aku jadi percaya sekali, aku harap sekali. Harap belaka, tapi harap sekalinya sahabat lain pun harap belaka. Tapi manusia yang paling aku percaya, aku harap, percaya manusia atasku pada sahabat, pada berkawan, dalam masalah berkawan, bersaing, orang yang aku percaya harap sekali, satu. Dan harta atau pada sahabat. Jadi lebih percaya tu percaya pada harta. Sanggup kalau harta aku nak tak di dia boleh. Aku harap ke dia, aku nak wik dia boleh. Boleh ganti, boleh beri, boleh pakai. Kita sepakai kereta kita ni kan, kita nak wik orang lain bawa tu, tak harap belaka tu. Tak harap belaka. Kalau kereta kita nak wik bawa tu, Datuk ni kalau tak harap dia. Hak orang yang kita harap tak banyak orang ni bawa tu. Tu kau dah kereta, apa tu lagi harta-harta yang lain. Tapi Nabi kata, manusia yang paling aku harap dan percaya pada sahabat dan harta ialah Abu Bakar As-Siddiq. Inna amanna nasi alayya fi suhbati wal mal Abu Bakar. Nabi kata ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni kecek ni isyarat dah ni. Kata tidak ada yang terlebih layak menjadi khalifah selepas kematian Nabi selebih daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lepas tu Nabi kata lagi, dan jika adalah aku menjadikan seorang ahli bumi kekasih, dan jika adalah aku ni menjadikan, melantik, meletak akan seorang daripada ahli bumi, jadi daripada sahabatku, daripada umatku. Ahli bumi itu kena kepada manusia. Manusia sini umat dia. Umat dia yang daripada ummatul ijabah. Jika adalah aku ni nak menjadikan seorang daripada ahli bumi ni, nak melantikkan seorang daripada kalangan umatku ni kekasih, ini sebagai kekasih, khalil. Lau kuntu muttakhidan khalilan, Nabi kata, kalau aku ni nak lantikkan seorang jadi kekasih, apa makna khalil? Jadi kekasih yang boleh membuka segala hajat hati. Kekasih ni dia boleh buka habis. Kekasih maksud khalil ni kekasih yang boleh membuka segala hajat hati. Ada hajat gapo buka habis. Jojo kita ni kawan guru kita bukan boleh buka habis dah. Kadang-kadang Allah hajat peribadi tak buka, hajat hak selit-selit sikit. Retina, tak ada duit lah ni. Siaplah awak kan. Siaplah kawan. Duk bergadar orang tu. Siaplah kawan. Kereta lah ni tak ada. Nak buka segala hajat, segala permintaan. Tak, bukan semua. Bukan semua. Orang yang kecek muda, orang dalam rumah. Orang dalam dah. Boleh masuk sampai ke dapur. Faham tak? Saya yang boleh masuk sampai ke dapur ni bukan semua. Tu khalil. Nabi kata, kalau aku nak melantikkan seorang akan jadi kekasihku begitu, tapi Nabi tak letak dah sebab khalil bagi Nabi tu Allah saja. Dia tak sebuka sejahajat apa malaikat Allah. Nabi nak menyipir khalil dia tak Allah Taala. Sebab tu Nabi tak dah. Tak ada dalam kalangan umat Nabi yang jadi khalil. Kalau yang nak letak, Nabi kata, kalau aku nak buat kekasih seorang lagi selain daripada Allah Taala. Ini padan dengan Tuhan ya. Hajat gapo sikit sebanyak pakai buka dengan Tuhan. Pakai buka dengan Tuhan. Tapi Nabi kata, kalau aku nak menjadikan seorang daripada umatku ni kekasih, aku nak letak juga saya yang boleh buka segala hajat.
Seolah kata, saya masuk dapur. Masuk sampai ke dapur. Kalau aku menjadikan seorang ahli bumi itu kekasih, jawab, sungguhnya aku jadikan Abu Bakar jadi sebagai kekasih. Aku nak tak Abu Bakar. Lau kuntu muttakhidan qalilan latakhadtu Aba Bakrin qalilan. Nabi kata, aku nak letakkan Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi ni tak pia dalam moga memadai Allah SWT khalil Nabi. Segala hajat hati buka ke Tuhan. Padahal tu. Tapi Nabi kata, kalau nak tak lagi seorang daripada kalangan umatku sebagai khalilku, kekasihku, Allah, aku nak tak Abu Bakar. Tak Abu Bakar. Tu besar tak besar, tak letak pia. Tak letak siapa. Abu Bakar, aku nak jadikan Abu Bakar ni kelebihan Abu Bakar di atas segala sahabat yang lain. Ni masuk dalam fadilah Abu Bakar ni terhadap sahabat yang lain. Tak ada. Allahu Akbar. Panak kata gano, sanjak di kecil-kecil lagi. Jak dia halus-halus. Siapa ketua, tolong pergi mari sama. Bila Nabi kata berdakwah masuk agama, dialah orang yang terus masuk Islam. Mula-mula dari kalangan lelaki. Dia orang mula-mula beriman. Tak tanya kih dah. Ni sain. Nabi ajak, gi. Tak ada tanya dah gimana. Nabi kata makan. Tak ada kata dah. Makan apa? Apa benda gapo ni? Ada apa dalam ni? Tu. Abu Bakar. Allah. Masuk lagi gua Thur tu. Teka masuk duk hijrah, lari orang musyrikin masuk menusuk lagi gua Thur tu. Nak royak. Masuk lek malam tu, masuk sipai. Qalu ya Rasulullah, duk dulu di luar. Jangan masuk lagi. Amo masuk dulu pergi tengok, takut ada ibu binatang ke apa dalam tu. Abu Bakar masuk pergi sipai. Sipai habis. Ada lubang, sumak. Ambil kain, sumak lubang. Takut kok lubang tu ada ular apa masuk. Sumak. Habis kain, habis barang. Tinggal lagi sebelum lubang lagi. Ambil tangan dia sumak. Ya Rasulullah, masuk dari sini. Masuk ya Rasulullah. Dia tak tahu kata kalau nak tubik mari seekor, nak ketik dia. Ada lubang kalau tu. Tu masuk dia. Masya Allah, sumat. Lepas tu Nabi tidur Abu Bakar. Tangan dah gitu. Kaki ke tangan tak silap. Ambil sumak. Kaki dah sumak dalam lubang tu. Lepas tu Rasulullah tidur atas riba. Rasulullah tidur sila berehat. Masya Allah. Lepas tu tak lama tu. Ibu tu baik mari ikut lubang tu. Kau celah-celah hok sumak dengan kain tak apalah. Dengan kaki ketik di dia lah. Di ular kala tu Allah sengak dia. Menangis Abu Bakar. Tiak tapi tak bersuara lagi. Sakit tapi tak bersuara lagi ke sakit tu. Apa ni? Duk kikir gigi. Duk kaki gigi lagu tu, Masya Allah. Sehingga air mata mengalir. Kesakit tu buat air mata mengalir. Titik air mata ke atas pipi Nabi. Nabi dah tidur. Air mata tu tak Nabi rasa khabar mari. Abu Bakar, ada apa? Ada ke apa? Masya Allah, ya Rasulullah. Baru rayak tu. Rasulullah pun baca ambil aliyah siup. Tak aliyah. Baca sembuh daripada penyakit tu. Selalu serta-merta supaya cabut haus. Tu. Abu Bakar ni Masya Allah. Ada legu. Duk naik bukit tu duk gitu dah. Sekali-sekala duk depan Nabi. Mari duk belakang pula. Nabi depan pula. Duk belakang, hungar duk depan pula. Hungar duk depan tu takut ada binatang buah gapo di depan boleh makan masuk gigi dia dulu. Hungar mari duk belakang takut orang musyrikin hungar mari, musyrikin hamak mari dah temu dia dulu. Lagu tu Abu Bakar. Sekali-sekala mari depan. Mari ke belakang, hungar depan, hungar belakang. Jalan lagu tu Nabi naik atas bukit. Bukit Sur tu, Jabal Sur di Mekah. Allah, kita nak ini lengah lutu-lutu. Temu dengan Khabib dia. Dengan Khabib. Tu pak jatuh, dia naik.
Oh, tinggi. Apa batu tajam batu tu. Tu Masya Allah. Abu Bakar ni tak ada. Tak ada. Masya Allah dah. Kalau aku jadikan seorang tu khalilku, Abu Bakar. Aku jadi Abu Bakar. Dan jika apa lagi? Dan tetapi nya Abu Bakar tu saudaraku, saudara Islam, saudara pada agama yang dikasih. Duk tahap tu dah lah. Kasih tu sekadar jadi akhi fiddin, akhi wa sahibi, saudara Islam, saudara seagama. Perkasihan hati tu sekadar perkasihan saudara Islam. Kasih sebagai kasih persaudaraan Islam. Tu je. Ya ada tahap khalil tu lebih lagi. Tu Nabi kata, kalau aku nak buat seorang hamba daripada umat aku menjadikan khalil aku nak tak Abu Bakar dah. Tu dia. Umar pun ada kelebihan dia. Nabi kata kalau ada nabi lagi selepas pada aku seorang, Umar jadi. Tu. Teguk tu pula. Tu. Kerana kecek payah nak semakan wahyu banyak kali. Semakan kecek sikit wahyu tu mari semakan dengan kecek pay dia. Dengan kecek pay Umar tu. Kemudian masya-Allah. Nabi kata, kemudian bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi sekalian mereka yang di dalam Masjid Nabawi tu. Nabi kata saudara yang bersangatan kuat, saudara aku, sahabat aku yang bersangatan kuat, hubunganku ialah Abu Bakar. Bersangatan kuat hubungan ialah Abu Bakar lah. Habis itu kemudian mengkuat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkuat. Apa makna mengkuat? Mengkuat. Yani mentakkid, mengkuatkan, menteguh lagi. Tak apalah mengkuat tu faham dah. Kemudian mengkuat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada ni mengkuat cakap dah kecek lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Kecek gitu tu pun cakap dah mengkuat dah kata orang yang patut nak jadi khalifah lepas Nabi Abu Bakar. Tu pun cakap dah. Tapi Nabi kuatkan lagi. Lepas tu kau isyarat lagi. Kemudian selepas berkhutbah tu mengkuat ia Nabi pekerjaan khalifah. Yani akan pekerjaan khalifah, urusan berkait dengan khalifah bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kuatkan lagi pekerjaan khalifah, pekerjaan yang menjadi khalifah, pekerjaan yang berkait dengan jadi khalifah bagi Sayyidina Abu Bakar. Nabi kuatkan lagi bahawa, yani dengan bahawa takluk kepada mengkuat. Kemudian mengkuat ia akan pekerjaan khalifah tu dengan bahawa ni kau sangat kuat lagi. Dengan bahawa menjadi imam sembahyang. Bahawa jadi imam oleh Abu Bakar. Jadilah Abu Bakar, kecil lagu ni dah. Bahawa jadi imam sembahyang, yakni jadilah Abu Bakar itu imam sembahyang. Nabi suruh Abu Bakar jadi tu imam. Dia tak gerak dah. Mula tak gerak dah. Masa nak berehat dalam rumah dah. Masa tu Nabi tak keluar jemaah. Tak keluar jemaah di masjid. Tu ya. Tekah tu. Suruh jadi imam sembahyang. Sekalian sahabat, padahal bermula sekalian sahabat di belakang Abu Bakar. Sahabat semua duduk belakang Abu Bakar. Tu pun isyarat dah kata orang yang layak sekali jadi pemimpin selepas pada Nabi Abu Bakar. Tu pun mula-mula tak usah lagi Rasulullah dia letak suruh Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar tu pun Abu Bakar tak apalah terima. Siti Aisyah tu kecek ya Rasulullah, ayah ni mudah sebab. Ayah ni dia baca Quran sikit-sikit tiap. Takutnya bimbing jadi tu email kau sebab dah semaya tu tak ada bahasa ya Rasulullah. Siti Aisyah pun bimbing.
Abu Bakar tiak duduk di Mekah tu, tiak dia menangis dengan Allah Taala, dia tiak di Mekah tu, orang musyrikin Mekah tu gerung. Takut kau tepi-tepi tu, Allah tepi rumah tu bakal terung. Gerung takut dengan suara dia menangis dengan Allah Taala tu. Tu Nabi kata tak apalah belah. Aku ada dah hikmat Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang panggil letak Abu Bakar jadi tok imam. Jadi imam lah oleh Abu Bakar. Tu padahal sekalian sahabat tu di belakangnya. Maka jadi imam, jadi imam ia Abu Bakar tu. Lama mana jadi tok imam di Masjid Nabawi? 17 semaya. 17 waktu semaya. 17 waktu. Cuba tengok 5 waktu tu sehari. 2 hari berapa? 10 waktu. 3 hari 15 waktu. 2-3 hari lepas pada tu jadi tu imam. Masya-Allah. Jadi 3 hari pula. Saat ni hari apa? Rabu dah. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu. Tu cuma jadi tu. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu tu. Tu mula Sabtu, Ahad. Tu mula Ahad. Tu mula dah. Tu contoh duduk dari rumah Abu Bakar. Nabi duduk semaya dari rumah. Moga rasa tak sedap kau letih dah ni. Letih dah. Tu dia. Dalam sakit, jadi pada ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah 17 waktu semaya di dalam jadi pada waktu sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Ketika tu sakit. Ahad. Lepas tu senar tu. Pagi senar tu. Senar tu Nabi meninggal. Senar tu. Tapi belum meninggal je wasa gagas dah. Ya wasa gagas ya tu baik maya. Ya tu baik di makmum Abu Bakar jadi tok imam subuh. Ya tu baik mari. Subuh senar tu ya orang panggil apa dia? Subuh Ahad. Subuh hari Ahad tu Nabi tu baik mari. Subuh pagi Ahad. Nabi tu baik mari. Jadi makmum. Tu rasa gagah sikit. Lepas tu sakit kelip pula lepas tu. Sakit kelip. Duduk rumah Siti Aisyah. Teka Nabi duduk sakit tu, Usama bin Zaid tu baik mari. Nak pergi dah. Nak meninggal, nak pergi perang dah ni. Hari Senin tu hari panggil pada ketika Nabi sakit tu, Usama bin Zaid tu masuk minta izin lah nak amla dah. Nak berpisah dengan Nabi dah, masuk temung, masuk jumpa. Masuk temung tu Nabi ambil tangan, isyarat tangan ke atas, yang ambil tangan tak apalah, tak kecek gapo. Isyarat dah. Nabi pergi dah. Tu sahabat lah. Tu baik daripada tu. Tu baik daripada Madinah. Tu baik daripada tak ada siapa tengah jalan tu. Nabi meninggalkan dunia. Usama bin Zaid tu Nabi meninggalkan dunia. Dan temu Nabi tu baik, Nabi meninggalkan dunia. Ummu Aiman, ibu menyusu Nabi saat itu. Ummu Aiman tu suruh orang tagi oyak Usama. Oyak. Dia tak ada pergi jauh lagi, duk tengah jalan lagi. Gigi oyak. Kata Nabi meninggal. Kelik mari sahabat. Kelik. Dengar kata Rasulullah meninggalkan tu kelik mari. Usama bin Zaid tak ada gigi dah lah. Tu. Dia bercara jugalah. Tu dia, Allahu Akbar. Tu. Maka ketika tu, pada riwayat, jadi pada sabit pada satu riwayat. Pada satu riwayat sabit datang pada satu riwayat ada yang lain pula. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mendapat ia ringan sakit. Jadi merasa ia Nabi akan ringan, khiffah, wajada khiffah. Nabi dapat akan ringin sakit, wasa-wasa segar lah sikit. Orang kita ni dah dekat nak mati ya segar weh.
Allah Ta'ala bagi rasa segar. Muka sakit-sakit tu, orang anak cucu semua pakat likun tu. Nampak ia segar lah tu. Okay. Nampak celak mata dah. Rasa sebacai padahal dekat dah mati dah. Ia segar dah. Ia segar. Maka tapi Nabi ni rasa segar, rasa ringan sakit. Pada hari sakit, pada hari wafat. Jadi hari Isnin. Ringan ia sakit pada hari wafat, hari Isnin tu. Jadi pagi Isnin, bukan pagi Ahad dak lah Nabi tu baik tu dah. Pagi Isnin. Nabi tu baik semaya tu. Nabi rasa ringan sakit pada hari wafat, hari Isnin tu. Pagi hari tu, maka keluar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar yani kepada masjid untuk sembahyang. Tubiklah masjid. Tubik masjid dah. Rasa gagah nak pergi jemaah. Maka keluar ia. Dan jadi padahal bermula Abu Bakar itu jadi imam. Sedang jadi imam atas sembahyang subuh. Duk sembahyang subuh. Semaya jadi imam waktu semaya subuh. Tu. Lepas tu Nabi masuk masjid, maka sembayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Abu Bakar. Jadi makmum. Kuat lagi. Abu Bakar tahu kata Nabi ada, you nak tunduk. You nak hunduk. Nabi isyarat tangan. Tu. Ya tahu tak Nabi mari tu nak bunuh dah. Nabi isyarat. Hai, lah. Wis tu. Soalan kata gitu. Maka Nabi semaya di belakang Abu Bakar. Jadi makmum. Tu dia. Habis itu. Lepas semaya subuh dah nak kelik. Giliran hari tu, giliran Siti Aisyah dah lah hari Senin tu. Ya sahabat Nabi tu ya hidup rumah isteri giliran hari. Hari ni hari Hafsah, hari ni hari Ummu Salamah, ya ada belakang hari-hari. Lepas tu giliran hari tu, hari Senin tu kena ke Siti Aisyah. Malam. Tapi tu ada uzur. Orang dah hidup dengan Aisyah. Maka bila nak masuk rumah Aisyah tu, jadi semua isteri semua tu pakai izin dulu. Nampak Nabi tak gerak dah tu. Nabi duk uzur rasanya nak berehat. Tak ke duk Aisyah mari sebulan malam nak pergi sini pula, tu ada uzur dah. Maka semua isteri pakat izin belaka. Serta redha izin belaka. Dan mengasih yakni memberi izin, memberi izin akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bu akan gapo molek Dan memberi izin akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sekalian isterinya, isteri Rasulullah. Isteri semua pakai izin belaka. Hafsah baik, Ummu Salamah dan lain-lain lagi pakai izin belaka. Izin gapo? Izin akan Rasulullah sakit ia, yakni pada bahawa berehat dalam sakit ia. Sakit ia, yakni berehat dalam sakit. Berehat sakit. Tu sakit. Semua isteri izin belaka. Izin pada berehat sakit ia Rasulullah di dalam rumah Siti Aisyah. Tak apalah pakai duduk rumah Aisyah. Tu. Duduk rumah Aisyah dah ni giliran Siti Aisyah sah. Yang kedua, Nabi duduk sakit tu. Nabi sakit tu, pakai duduk rumah Aisyah tak apa. Duduk rumah Aisyah. Tak kena lah ya Rasulullah, tak kena duduk pergi mari. Bawa ya pok bini pun tengok Nabi tu duduk rumah Aisyah dia. Dia malah nak pergi mana dah. Dalam rumah Siti Aisyah. Sebab apa izin tu? Padahal kalau kira bini masing-masing dia nak Nabi belaka. Nak Nabi duduk rumah dia belaka kan. Tak ada pia, tak nak Nabi. Walaupun Nabi sakit, wasa nak mati lah rumah dia. Tak gitu ke? Kira. Tapi semua terpaksa izin lah. Maknanya izin lah kepada Nabi. Tu sebab apa izin tu? Kerana melihat, nampak oleh mereka itu segala isteri tu. Sebab puak-puak bini semua yang nampak. Dia tengok Nabi, dia tengok walaupun Nabi tak kecek pun dia tengok kedudukan Nabi, dia tahu. Nampak dan tahu bersangatan peleharanya.
kerana melihat oleh mereka itu akan bersangatan pelihara, bersangatan kanak olehnya Nabi SAW. Namun Nabi lobo, Nabi kanak sangat, Nabi pelihara dan jaga nak sangat atas yang dimakian itu, atas takluk pada pelihara. Yang ni kandak sangat atas yang dimakian itu duduk dalam rumah Aisyah. Duduk dalam rumah Aisyah. Nampak Nabi pun nak kot tu. Nampak Nabi pun jadi hati Nabi pun lobor kandak gi kot tu. Pakak tak apa. Ya Rasulullah duduk rumah Aisyah. Moga Nabi nampak sedap gi kot tu. Moga rumah Aisyah dekat masjid kata dah. Dekat dengan Masjid Nabawi, rapat dah dengan masjid. Oh, jadi banyak perkara. Lagi pula Siti Aisyah ni isteri yang Nabi kasih. Yang lebah pada Khadijah tu dia. Aisyah tu. Tu soalan tu bini tua lah ni ya. Lepas ada Aisyah, lepas Khadijah mati, Aisyah. Jadi lolon itu Aisyah tu bini tua. Ibarat lagu tu. Ibarat lagu tu duduk dengan Aisyah mari lama sebelum pada isteri yang lain. Pasal nak mati, pasal nak sakit situ yang pehel sekalinya bini tua tak lagi dah. Tu bini muda ni dah. Allah masya-Allah. Nak ayat ni. Kalau ada bini 2 3 4 pun dah. Pi sakit tu demo akan kelin nak sakit mom bini tua. Dia tak lagi dah. Bini muda mu kenal hati ya, tapi bicara dia lebih bini tua situ. Dia tak lepas dah pada hak tua. Hak tua dia tahu orang panggil makan garam mari sekali. Dia lebih tahu. Sakit lagu ning tu makan ubat ning. Dia tahu dulu lagi dah. Tapi lagu tu kita teka senin nak senin mau bini muda, tapi susah waktu nak hidup mau bini tua. Tu lagu tu. 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 Hok ngepek hok tua ni, hok ngepek hok bini tua muda tak ngepek. Bini muda dia tak kecek hanya. Bini tua ni ngepek. Allah makan ubat. Makan. Dia kata tua. Makan nasi sikit kan makan ubat pula ni. Jadi jauh pula ngepek-ngepek pun sedap dia orang tua. Dia bercara. Lepas tu anak-anak pun ramal le hak tua ni jadi pakat mari belakang. Tu. Anak tua-tua pun duduk tua belakang dah. Ya gitu. Tapi Nabi ni ya hikmatnya banyak. Salah satu hikmatnya dekat dengan masjid dan sebagainya lagi. Rumah Siti Aisyah ni. Lepas tu bini tua. Lagi. Maka Nabi tu nampak Nabi kandak kot tu. Lalu tu semua isteri pun izin ke Nabi untuk bersama dengan Aisyah pada malam tu. Aisyah suka sangat Allah. Mati di rumah dia pula. Tu pelihara atas yang dimakai itu. Maka masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam rumah Siti Aisyah pada hari Isnin. Hari Isnin tu. Cuma berapa belah tu hak tu khilaf pula ulama. Cuba hari Senin tu senanglah. Hari Senin, pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Siti Aisyah pada hari Senin. Pada satu hadis, sabit pada satu hadis, ada pada satu hadis, riwayat pada satu hadis, yakni hadis Bukhari. Ada sabit pada satu hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, ada riwayat hadis mari. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata kan, setengah daripada nikmat Allah atasku, setengah daripada pemberian Allah ke atas diriku. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri ke aku. Setengah daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Nikmat jadi bini Nabi pun satu nikmat dah. Tapi setengah daripada nikmat Allah ke atasku apa? Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaffa jadi wafat ia Rasulullah wafat pada hari bahagiku. Pada hari bahagiku, jadi hari giliran Nabi pada rumahku. Tu hari bagiku, makna itu. Yang ni Nabi tu wafat. Mati Nabi tu pada hari bahagiku.
Hari giliran Nabi pada rumahku. Betul dengan giliranku bawala. Allah takdir Nabi mari mati dalam giliranku. Giliran hariku. Oh Alhamdulillah. Ni nak ayat kata kelebihan Aisyah. Satu kelebihan. Bukan semata-mata nak hari. Yang betul lagi hari itu dah. Giliran aku dah. Allah. Sebab tu kalau kita ada bini 2-3 ni kena cuma sikit nak mati tu. Kena minta izin malak nak gidat rumah tok tua, mak tua dah. Tak apa baik situ. Susahlah. Kan nak berlaku ni. Habis tu buat basah, sutir basah, dangan buruk-buruk sutir. Kau demam tu pakat duk basah tu ya. Pakat mari sini. Nak mati basah ni. Tak serius kabut. Mati mak tua, rumah mak tua, mak muda ni penguasa itu dah. Duk basah ni sini. Bakat duk sini belaka. Sini pula dah. Tu. Maka kata rahimahullah taala Imam Bukhari kata setengah isi Aisyah riwayat bahwasanya setengah daripada nikmat Allah ke atasku bahwasanya Rasulullah tu mati tawafa ia pada hari bagiku. Dan sahari bukan ha tu sing tu. Dan sahri. As-sawabnya sahri. Sahri ni dadaku. Mati dalam dadaku. Atas dadaku. Duk peluk Nabi. Mati pada dadaku atau pada hariku, bahagiku tu. Nabi mati pada dadaku dan nahri tekakku. Duk mati dadaku tekakku, maknanya duk jadi benyana diri dengan Nabi. Tu duk menyana, Rasulullah menyanakan di atas tubuh Siti Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu taala anha. Oh, tu nikmat mati atas dadaku, atas tekakku. Tu maknanya kecek lagu tu. Tubuh di dada. Seolah tu duk tekak kita gambar tengoklah dah. Gambar tengoklah. Tu betul dengan hariku. Dan bahawasanya ini atap kepada tawafa ia. Dan setengah daripada nikmat aku tu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat Allah atasku satunya bahawa Allah Taala mati ia pada hari giliranku dan mati atas tekak dadaku. Dan bahawasanya Allah Ta'ala himpunkan, campurkan antara ayat liur aku dan antara ayat liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Campur tu pada hampir pada dekat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat berhimpun ayat liur. Bukan siung lagu. Jangan duk pahal kata siung. Gitu. Bukan kata isak mulut, lama pahal kata isak mulut pula. Tak, bukan gitu. Campur ayat liurku dan ayat liur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hampir pada waktu hendak mati, dekat matinya. Kisahnya begini. Ini dari riwayat. Sungguhnya datang kepada aku pada ketika tu. Datang kepada aku oleh Abdurrahman bin Abi Bakrin, kakak Siti Aisyah. Masuklah bilik tu nak tengok Nabi tu lah. Nabi ya mahram dengan Aisyah. Masa tengok Nabi boleh mudah-mudahan dalam rumah. Orang lain kena kira berjuru. Orang lain tu bukan mahram. Abu Bakar masuk boleh. Masuk mudah-mudah. Abu Bakar, Abdurrahman, apa ni? Saya nak Umar Usman nak masuk haru tak boleh. Masuk haru tak boleh. Tu kena pangkat Aisyah dengan Damon ni jadi bukan mahram. Bukan mahram lagi. Tu dia. Maka Abdurrahman masuk nak tengok keadaan Nabi taklah. Nabi uzur tu. Masuk kepadaku oleh Abdurrahman bin Abi Bakrin. Dia mati di Mekah ni, kubur dia kita lah di kubur Maklah tu. Ada Abdurrahman dia mati. Abdurrahman ni sahabat Nabi juga. Abdurrahman bin Abu Bakar, masya-Allah. Tu Abdurrahman masuk dalam bilik tu. Dan pada tangannya, tangan Abdurrahman tu, dalam tangan Abdurrahman je pegang apa masuk tu? Ada kayu sugi. Kira Rahman je pegang.
Ya kayu sugi duk ada. Tak ada guna lagi. Kayu sugi. Yang ni kayu sugi yang basah. Ada satu riwayat kata rot pun. Kayu sugi yang basah. Kayu sugi ni ada apa jenis kering. Kalau kita tengok hok beli kat markah tu, hok pasal dalam buku dah. Buku dia basah lagi. Basah dia mau pack molek. Duk basah lagi. Duk basah-basah lagi. Duk segar lagi. Ada hok kering dah, hok jual di luar ni hok murah sikit. Tu. Ada kayu sugi yang basah. Abdul Rahman pergi kayu sugi. Dan aku menyandar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyandar akan belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ambil Nabi menyana, ambil belakang Nabi menyana akan atas diriku. Bukan ia menyana atas Nabi. Ambil Nabi tak gerak dah tu. Tak gerak dah. Jadi angkat Nabi bangun pun menyana di atas diri Siti Aisyah. Ni pekdah bini muda ni. Ni salah satu pekdah bini muda. Ingat nak weh. Bila bini muda-muda teka kita duk uzur tu pun dia gagah lagi. Dia gagah lagi. Ni umur dekat-dekat. Kita 25, dia 24. Sama-sama tak kate. Kita tak kate, dia pun duk tak kate. Tak ada duk kira cara pergi mari. Sebab tu cari bini muda-muda sikit. Sehingganya kalau kita uzur pun dia bercara kita duk sapuh tubuh kita, duk Allah suat nasib kita boleh lagi ya. Ni salah satu hikmat Nabi duk rumah Siti Aisyah ni, kerana Aisyah ni dia muda lagi, dia kekuatan dia ada nak bantu tolong ni. Tu. Maka Nabi SAW, maka Siti Aisyah kata, aku menyandar belakang Rasulullah SAW. Maka aku akan dia. Jadi aku lihat akan dia. Ni kitab ni jatuh ni. Aku nampak akan dia, tak cerak sedah. Dan maka aku lihat akan dia, akan Nabi. Aisyah kata, aku nampak dia, melihat ia, tilik ia Nabi kepadanya, kepada kayu sugi tu. Nampak Nabi duk tilik kayu sugi. Tu tak kecek banyak dah, tapi mata tu duk tilik kepada kayu sugi. Dia akan kayu sugi yang ada pada tangan Abdul Rahman. Aku nampak mata Nabi duk tilik ke kayu sugi tu. Dan aku ketahui, Aisyah tahu lalu dah. Aku ketahui, ya bini ni tahu lalu tok laki nak apa. Dan aku ketahui akan bahawasanya suka ia Nabi akan bersugi. Nabi nak sugi tu. Dalam keadaan dia uzur pun Nabi nak bersugi tu. Aku tahu kata Nabi suka yang berkandak ingin akan bersugi. Aku tahu kata Nabi ingin nak sugi dah tu. Tu. Maka aku kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kata ke Nabi, ya Rasulullah, adakah aku ambil akan dia, akan kayu sugi tu, yakni daripada Abdul Rahman? Adakah, yakni bolehkah, nakkah, maukah aku ambil akan dia, akan kayu sugi tu? Ya Rasulullah, aku nak ambil daripada dia dah. Nak tak kayu sugi? Alah bini, nak kayu sugi? Nak. Muka tengok tak kena kecek banyak dah. Nampak Nabi tengok tu, seolah kata, nak ke? Nak ke? Pakai tak kena kecek banyak dah. Nak ke? Tu kayu sugi tu. Tu aku ambilkan dia, ambil bagi engkau. Maka berisyarat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kecek dah, tak kecek dah. Berisyarat dah. Isyarat dengan kepalanya, kepala Nabi, kepala yang mulia, hangup. Isyarat kata na'am, ya, no. Orang dekat nak mati dah. Kalau kita nak makan air, hangut dah. Nak susu sikit. Gitu. Ni Nabi tak nak benda tu. Ni nampak dia suka gemar dengan sugi ni. Allah, Rasulullah, dia tengok kayu sugi tu dia gemar. Saya ingat nak mati. Ada sahih macam mana? Allah, dekat nak mati. Suka ia akan bersugi. Ya, aku tahu. Maka isyarat ia dengan kepalanya yang mulia. Suka bersugi, yakni bahawa suka, yakni ingin bersugi.
ingin untuk bersugi. Nabi itu isyarat kata nak. Maka aku ambil akan dia, akan kayu sugi itu. Aku ambil akan kayu sugi itu, ambil daripada Abdurrahman, kakakku lah, daripada Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku ambil mari kayu sugi itu, ambil mari tengok, maka keras kayu sugi. Masa keras lagi, walaupun basah dah pun keras. Orang lebih lagi orang sakit nak bersugi lagu mana, pala dia tu, pala dia dia kena katak dulu, dia kena weca sikit dulu di pala dia tu dah. Kena suak lagu tu kayu. Maka keras kayu sugi itu, keras lagi. Maka aku kata baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kata ke Nabi, aku basah. Jadi kandak maukah, adakah aku basah akan dia, basah akan dia, akan kayu sugi tu? Ya Rasulullah, nak basah sikit dah, basah sikit dah, nak membasah sikit. Aku basah akan dia, akan kayu sugi tu, basah bagi engkau, untuk engkau. Nak basah sikit, nak basah sikit. Allah tanya susuk dah, ya Allah. Kalau bini kita dah sampai darah tu, nak sewak. Tu. Tu. Oh. Nak sugi? Nak. Puak. Kalau nak. Puak tak ada kira dah. Cara-cara siap. Ni tanya dulu. Minta izin berlaku. Allah, isteri dah. Aku basahkan dia. Adakah, ya Rasulullah, aku nak basah sikit nah? Maka berisyarat ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi isyarat dengan kepalanya, kepala Nabi. Apa isyarat? Disuruh basah. Disuruh basah. Nak malat. Disuruh basah, minta basah. Tak apa. Kalau tu cara nak basah lah gimana? Maka aku basah dengan air liurku. Mamuh lalu kikir. Hai tak ada udah dah, suami isteri ada udah dah. Masa tu aku basah dengan air liurku. Aku basah, jadi aku mamuh, aku kikir dan membasah dengan air liurku. Tu. Tu dah. Maka mamuh kikir sebab kita ni lah biar gaya sugi mari. Lagu mana? Tak kena ambil batu mai katak dah. Kayu mulut ni kikir di pala dia tu. Awi basah sikit. Maka aku basahkan, aku kikir dan mamuhkan dengan air liurku. Maka bersugi ia Nabi akan kayu sugi tu. Tu dapat beripung dah liur. Rasulullah nak Aisyah kata alhamdulillah, aliyaku dengan aliyah dapat bercampur. Mas tu saja nak mati. Allah, tu bangga isteri tu dah. Hak tu ya, kebanggaan isteri. Lebih lagi isteri tu guru isteri Rasulullah. Tu. Alhamdulillah. Sekat tu, dan pada dekat Rasulullah satu tempat padanya ayat. Maka memasukkan ia akan tangannya ke dalam air. Maka menyapu ia akan keduanya muka yang mulia. Berkata, ya la ilaha illallah, bahwasanya bagi maut sakarat. Nabi Allah. Tempat ni lagi tu. Ni tak anti lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا من مصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد.